sebab itu kalau ikut statistik kemiskinan di seluruh negara, berikut adalah statistik kemiskinan mutlak bagi 6 negeri terbawah yang paling miskin. Yang paling miskin dengan kadar kemiskinan mutlak sebanyak 19.5% adalah Sabah. Ini diikuti oleh Kelantan dengan 12.4%, kemudian Sarawak 9%, kemudian Kedah 8.4%, kemudian Perak 7.3%, kemudian Terengganu 6%. Jurang kemiskinan ini sebenarnya banyak juga berpunca kepada jenis kegiatan ekonomi yang ada. Dan kalau diikut kepada punca masalah yang utama ialah kurangnya kegiatan ekonomi yang memberi peluang pekerjaan di negeri-negeri tersebut. Sudah tentu di Sabah ada cabaran dia, di Sarawak ada cabaran dia. Tapi kalau di Semenanjung contohnya, negeri-negeri seperti Terengganu, Kelantan, Kedah, kalau dilihat kepada peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2023, 50% daripada perbelanjaan pembangunan sebenarnya diperuntukkan kepada negeri-negeri ini. Kepada Sarawak, kepada Sabah, kepada Kelantan, kepada Terengganu, kepada Kedah. Jadi perkara ini tidak timbul seperti yang diwawakan oleh pematang pauh dan ahli-ahli daripada seberang sana di luar. Sebab itu saya sebut, sila baca dahulu seperti yang dibentangkan di dalam buku belanjawan. Kerana pada masa kita memperuntukkan sehingga 50% daripada pembelanjaan pembangunan asas kerajaan kepada negeri-negeri ini, yang sepatutnya saya harapkan daripada ahli-ahli parlimen, daripada Perikatan Nasional, terutamanya daripada negeri-negeri ini, ialah menyambut usaha kerajaan untuk membantu keluarga-keluarga yang miskin ini. Sebab itu contohnya, setelah dilancarkan seminggu, jumlah keluarga miskin daripada miskin Tegar dan B40 yang memohon untuk menyertai IPR adalah sekitar 22,209 orang di seluruh Malaysia, dan jumlah yang paling rendah memohon adalah daripada Kelantan, Terengganu dan Kedah contohnya. Jadi sebab itu saya syorkan kepada pematang pauh adalah lebih baik bekerjasama menyambut usaha kerajaan persekutuan kerana peruntukan telah diberikan, program telah ada, jadi tiba masanya untuk pimpinan di peringkat kerajaan negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, memastikan bahawa perancangan ekonomi di peringkat negeri itu juga sama baik. Dan bukan hanya memohon untuk mendapat peruntukan demi peruntukan, kerana peruntukan itu telah pun diberikan 50% kepada negeri-negeri yang paling ramai miskin Tegar ini. Terima kasih. Julutong. Terima kasih. Terima kasih. Keningau. Tuan Speaker. Saya teruja dengan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri kerana begitu detail di mana butir-butir telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Sesungguhnya sebagai seorang backbencher, saya terpanggil untuk merakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri dan yang amat berhormat Perdana Menteri kerana ingin menoktahkan miskin Tegar di negara ini. Dan saya lihat bahawa soalan terus maju tuan. Usaha-usaha yang dijalankan itu adalah sepanjang masa, bukan seperti pemberian sedekah semasa pilihan raya. Soalan saya, adakah apa-apa usaha yang akan dibuat untuk meningkatkan program-program payung rahmah di negeri-negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional, kerana kita mendapati bahawa kes-kes miskin Tegar atau keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan kewangan ramainya adalah di kawasan-kawasan seperti di negeri-negeri di Kedah, di Kelantan dan Terengganu berbanding dan Sarawak dan Sabah. Jadi adakah apa-apa usaha atau program terperinci yang akan dilipat gandakan oleh pihak kementerian di kawasan-kawasan di negeri-negeri tersebut?
Kerana saya Baik, tanya terima kasih, kerana Julutong. saya tanya kerana menteri, saya tidak mahu kejadian pemberian sedekah semasa pilihan raya berulang. Terima kasih. Soalan politik. Terima kasih Jelutong. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, sebenarnya peruntukan itu memang ditumpukan kepada isi rumah keluarga miskin tidak kira di mana mereka berada. Dan sebahagian besar daripada isi rumah keluarga miskin dan kumpulan B40 ini sebenarnya berada di negeri-negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional seperti yang disebut oleh Jelutong, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan ada yang di dalam kerajaan perpaduan seperti di Sabah dan Sarawak. Setakat ini yang kita lihat, walaupun program itu telah ada, walaupun peruntukan itu telah ada, tetapi sambutan daripada penerima-penerima ataupun mereka yang berpotensi mendapat manfaat daripada program-program ini di negeri-negeri yang dikawal oleh Perikatan Nasional ini masih lagi rendah, sangat rendah berbanding dengan negeri-negeri seperti Selangor, Perak, Johor, Negeri Sembilan dan lain-lain. Sebab itu, untuk menjawab Jelutong, saya telah meminta kementerian saya menganjurkan satu mesyuarat khusus dengan keseluruhan kepimpinan di peringkat daerah di 20 daerah termiskin di seluruh negara. Jadi saya harap Besut nanti datang. Adun daripada Besut datang. Kalau Pegawai dijemput, insya-Allah hadir. Kalau tak ada, surat telah keluar. Besut. Speaker kat sini Besut. Nampak tak? Minta speaker. Minta dekat speaker dulu lain kali Besut. Terima kasih. Duduk. Silakan Menteri. Mike. Menteri menteruk Mike. 20 daerah yang termiskin ini ada yang di Sabah, ada yang Sarawak, ada yang Kelantan, Terengganu dan Kedah akan dipanggil untuk duduk dengan saya berbincang supaya mereka membantu keluarga-keluarga ini untuk mengambil peluang peruntukan dan juga potensi yang telah disediakan oleh kerajaan supaya jangan hanya bising di TikTok tetapi usahakan untuk mengenal pasti bahawa mereka dan bekerjasama dengan kerajaan untuk kita sama-sama membasmi kemiskinan, insya-Allah. Baik, terima kasih. Sempurna, silakan. Soalan penting, soalan ekonomi rakyat, saya jemput Sempurna. Terima kasih Tan Sri Speaker dan terima kasih atas beberapa penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Setelah mendengar bukan hanya apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri, bahkan juga dalam ucapan belanjawan, Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan telah menyatakan jaminan bahawa akan menoktakan kemiskinan. Ini satu perkara yang cukup penting dan berani saya katakan. Bukan mudah nak mengakis kemiskinan di mana-mana negara di dunia dalam jangka masa yang begitu pendek. Dalam data yang disebutkan itu memang penting. Tapi dalam pada itu saya melihat bukan hanya data yang dikumpul penting, tapi mengatasi masalah ini. Tadi ada disebut dah. Hand out, bantuan. But it's not sustainable. Dah banyak dah. Kita dengar bakul makanan, bakul itu, ini, rahmah itu, rahmah ini. Dan saya tahu, it is not sustainable. Dengan izin. Apa yang penting, saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Apakah langkah-langkah memastikan supaya program usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan menoktakan ini, menerusi agensi-agensi ini untuk memantau agar keberkesanan bab satu. Ya. Keduanya, inisiatif yang kita lakukan is sustainable. Ya, kita tak mau bagi makan, lepas itu makan, habis. Tak ada. Takkan kita nak bagi makan hari-hari. Baik. Apa yang penting, bagi kerja, is sustainable. Tingkatkan gaji, sustainable. Terima kasih Sempurna. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Sempurna. Sebab itu melalui inisiatif pendapatan rakyat, kita menambah baik pendekatan itu seperti yang diulang di luar bahawa lebih baik untuk kita memberi joran daripada kita memberi ikan. Perancangannya, oleh sebab itulah maka kita memasukkan penerima-penerima ini ke dalam aktiviti penjanaan pendapatan mengikut template. Pendekatan sebelum ini ialah ditanya
penerima daripada kumpulan miskin tegak, apa yang nak dibuat, apa yang diperlukan, maka kerajaan kemudian membeli barang-barang, peralatan dan mereka ditinggalkan untuk pandai-pandai sendiri. Sebab itu ada yang kata nak berniaga, selepas 2-3 bulan perniagaan itu tak menjadi, maka dia hilang. Kita memahami bahawa cabaran untuk menjana pendapatan itu tidak boleh diserahkan 100% bulat-bulat kepada kumpulan dan keluarga begini. Sebab itu setiap template itu telah pun dimasukkan di dalam satu rantaian pendapatan yang melibatkan perancangan dari segi latihan dan juga pembeli. Dan penerima-penerima ini akan dikumpulkan di dalam koperasi-koperasi basmi kemiskinan di setiap peringkat kerana kita memerlukan juga sokongan dan bantuan daripada kumpulan setempat, baik profesional, baik imam masjid, baik juga pembeli-pembeli yang akan mendapat manfaat daripada program-program ini supaya mereka bersama-sama membimbing dalam tempoh 24 bulan ini untuk memastikan aktiviti penjanaan pendapatan itu adalah mampan dan berkelangsungan. Selain daripada itu juga ada contohnya template yang disebut sebagai ihsan, iaitu inisiatif perkhidmatan, operator khidmatan. Yang kita pastikan bahawa khidmat-khidmat yang sebelum ini menggunakan kontraktor di pejabat-pejabat kerajaan, di fasiliti-fasiliti kerajaan, tidak lagi menggunakan kontraktor tetapi diberi terus kepada penerima-penerima ini. Pihak berkuasa tempatan yang tidak berkemampuan, mereka perlu membayar mengikut kemampuan mereka dan kerajaan persekutuan melalui IPR akan menambah gaji itu supaya setiap bulan sekurang-kurangnya mereka dapat gaji tetap sebanyak RM2,000 sebulan. Jadi dengan template-template begini dan juga dengan ekosistem yang telah pun kita sediakan, kita berharap dalam tempoh 24 bulan itu ini akan membantu mengeluarkan mereka daripada kemiskinan kerana mereka sudah ada gaji dan pendapatan yang tetap dan berterusan selama 24 bulan berturut-turut dan di akhir itu mereka juga menjadi tuan punya dan juga anggota kepada koperasi yang akan mewarisi perniagaan dan aktiviti penjanaan pendapatan yang diwujudkan untuk mereka. Baik, terima Yang kasih. Bertua, Yang Bertua. Saya jemput. Yang Bertua minta izin. Ini betul-betul minta izin. No. Sedikit bukan Standing pertanyaan. order membenarkan saya 3 soalan. Tak, bukan pertanyaan, bukan Please, pertanyaan. please. Penjelasan. Tak ada penjelasan, tak ada. Just nak beritahu Q&A. kepada Saya jemput nombor 7, Tuan Fung Kuelon Bukit Bintang. Terima kasih Dato' Yang Ketua. Soalan saya nombor